perbuatan makanan yang tidak halal. Sebab itu hadis ini menunjukkan al-haramun bayyinun wal halalun bayyinun. Ya. Wa mutasabihat. Dia ada 3 perkara. Yang halal itu nyata, yang haram itu nyata. Dan yang kesemaran itulah yang kita nak jaga. Perkara-perkara yang kesamaran. Sebab daripada hatilah kita nak dijaga, kerana permakanan itu, perkara-perkara yang kita lakukan boleh menyebabkan hati kita gelap. Ya, Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Siapa-siapa saja ya yang hatinya sakit akan ditambah sakit oleh Allah Taala, hatinya itu gelap. Maka ubatnya adalah siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mengelakkan hati kita ni daripada gelap dan diampuni segala dosa kita, kita kena selalu melakukan solat taubat. Ya, nama solat itu solat awabid ma'al istigharati raq'ataini lillahi ta'ala. Ya, pernah buat tak? Pernah buat tak? Ya. Cuba ikut. Nah, usalli sunnatan awabid ma'al istigharati raq'ataini lillahi ta'ala. Artinya saja aku sembahyang taubat dan menyerah diri 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Kita kena selalu menyerah diri pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan untuk kita. Jadi kita belajar bagus, semua bagus. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita khawatir hati kita ni diusik oleh syaitan. Diusik oleh syaitan. Jadi bila diusik oleh syaitan, kita jadi orang pemalas, kita jadi orang yang lembab, ingatan kita selalu lupa. Ni kita bila mengaji Al-Quran ini, menghafaz Al-Quran, kita mesti orang yang cergas, ya, ingatannya kuat. Baik. Jadi hari ini insya-Allah mengatakan yang telah lalu pada hadis diriwayatkan oleh Anas, ya, daripada sahabat, riwayat daripada Anas radhiyallahu an. Apa dia mengatakan? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Ya. Tidak lurus iman seseorang hamba hingga lurus. Ya, hingga lurus lebih dahulu akan hatinya. Hatinya kena tulus. Kita nak belajar, luruskan hati kita. Apa tujuan kita datang ke madrasah Darul Islam ini? Kerana untuk menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya kita boleh hafaz. Kita target 3 tahun kita boleh hafaz 30 juz. Setahun 10 juz. Kalau boleh. Paling kurang pun, ya, paling kurang pun 4 tahun. Kalau 4 tahun kamu boleh, sampai kamu boleh ambil stamp. Stamp tu untuk tingkatan 6. Ya, stamp. Ya, ambil stamp. Tutup pintu. Baik. Apa yang dia kata hati itu di atas, kita ulang balik yang di atas tu. Jadi iman yang lurus yang menggerakkan kepada amal yang baik. Iman yang sempurna. Ya. Buka surat 151 ya. Jangan tak tengok. Buka surat 151. Iman yang lurus, iman yang betul, iman yang sempurna boleh menggerakkan kepada amal yang baik. Iman kita bersih. Iman kita baik. Kepercayaan kita kepada Allah tu yakin. Barulah datangkan perbuatan kita tu baik. Tujuan kita baik. Adalah disebabkan oleh hati yang sempurna. Hati yang lurus. Tulus. Ya. Mengatakan Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah. Ya. Surah Al-Bayyinah. Mukhlisina lahuddin. Ya. Surah Al-Bayyinah ada kan? Mukhlisina lahuddin.
hunafa wa yuqimus shalah wa atuz zakah. Nah, bila hati itu ikhlas kepada agama, maka senanglah. Aku ni belajar kerana agama Islam. Kerana agama menghendaki kita ni belajar tentang kepahaman ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ya, ilmu Al-Quran, ya tak? Baik. Dijelaskan di sini yang tidak menyimpang dari garis yang ditentukan agama, sementara hati yang tidak lurus itu tidaklah seperti yang disebut, ya, yang tidak disebut itu, dan tidaklah dapat ditunjuk dan diajar ataupun diberi pengajaran dan nasihat. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim ibni Idham, ya. Ibrahim ibni Idham mengatakan, hati orang yang beriman adalah bersih seperti cermin, kerana syaitan tidak dapat memperdayakannya dengan suatu. Sebab itu ia lebih dahulu melihatnya, tetapi ia telah sekali berdosa, ya. Tetapi ia telah sekali berdosa. Allah campakkan ke dalam hatinya satu tumpuk hitam. Yang ia bertaubat, hilanglah warna kehitaman itu. Andai kata ia kembali berbuat dosa lagi dan tidak bertaubat, timbullah semula tumpukan itu hingga sekalian bahagian hati itu menjadi hitam belaka. Waktu itu maka tidaklah berguna lagi nikmat yang diberi kepadanya. Ya, jadi kita ni kalau apa-apa saja cepat bertaubat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cepat bertobat kalau kita apa ke. Ya, kadang-kadang kita ni timbul perasaan. Timbul, ya. Timbul ini iman tu menggoda hati kita. Ya. Syaitan cari jalan untuk kita ni tidak jadi orang yang sungguh-sungguh beriman. Dia gunakan akal kita memikirkan, alah, tak sembahyang pun tak apa. Syaitan bisik. Syaitan bisik ke kita. Dah. Rashid, alah, orang tu tak sembahyang pun kaya juga. Rashid, orang tak sembahyang tu pandai juga. Rashid, orang tak sembahyang tu makan juga. Alah, tak payah sembahyang pun tak apa. Siapa nampak pun kalau sembahyang pun. Ada. Siapa yang usik kita? Syaitan. Syaitan adalah makhluk yang halus, yang boleh mengusik, menggoda jiwa orang. Jadi orang jadi terpedaya dengan hasutan dia. Dia tiup je kita dengan sebulan, puff, dah kita terpesona. Tak? Ini syaitan. Kan Allah dah kata dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terangkan. Wahai keturunan Bani Adam. Siapa keturunan Bani Adam? Kita lah. Atau yang kita namanya Nabi Adam. Wahai keturunan Bani Adam. Tahu tak kau? Syaitan itu cari jalan seboleh-bolehnya memperdayakan kepada kamu, supaya kamu itu lalai dengan pengajaran agama, supaya kamu lalai dengan kehidupan ini hayal. Kerana syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Syaitan itu musuh yang nyata. Dia tak boleh. Musuh yang tak dapat dilihat dengan panca indera. Mata kita tak nampak syaitan. Kalau nampak syaitan, tak duduk kat mana kita. Syaitan ni paling banyak. Sebab syaitan ini kalau kita gembira, sekali kita bertepuk tangan bergembira kerana seronok dunia, syaitan akan lahir 100 ekor. 100 ekor. Bayangkan. Tu kita pun tak faham. Kadang-kadang kita tak faham. Kalau gembira tepuk tangan, prok, prok, prok. 2 dah. 100 dah prok, prok, prok. 3 dah 300.
Tambah-tambah kita tengok lawan bola. Lawan bola. Wow, tepuk. Oh. Satu tepukan 100, dua, tiga. Oh, berapa ratus, berapa ribu. Itu seorang. Kalau 1,000 orang yang tengok, berjuta. Lahir. Prok. Syaitan berenang. Syaitan melahirkan keturunan dia. Ni. Sebab itu ada cara yang kita orang Islam bertepuk. Bukan gitu, gini. Syaitan tak boleh nak apa. Tak. Belakang ni, belakang tangan. Kita gembira. Allah. Jangan gitu. Gitu adalah amalan orang Yahudi. Faham tak? Yahudi. Kita tepuk. Ni, boleh. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Boleh. Ni, dibolehkan. Tapi dengan belakang tak. Jangan gitu. Faham tak? Macam kamu lah. Ambil wuduk. Kamu nak tutup kemaluan kamu. Dengan tapak tangan batal. Dengan itu boleh tak? Dengan ni belakang tangan. Boleh tak? Boleh. Tapi rahsia kita lah. Yang orang lain batal lah. Ni kita punya. Kita tutup dia. Kemaluan kita tutup. Dengan belakang tangan. Tak batal. Ya. Kalau tapak tangan, batal. Itu rahsia-rahsia. Boleh. Dalam kita menunaikan. Tak boleh. Kadang-kadang ya, tertutup ada. Malu. Terperanjat, maklumlah. Ya tak? Itu sebabnya kalau nak mandi, pakai apa? Pakai tuala. Mandi tak pakai tuala, lupa nak tutup pintu. Adik tolak, brok. Abang! Telanjang dah. Ni. Kalau orang tanya dengan ustaz, kalau kita mandi dalam bilik mandi, tutup semua. Boleh tak kita tak pakai tuala? Boleh tak? Boleh. Dalam tutup, tapi syaratnya kunci betul. Takut adik buka pula. Kakak. Dia tengok. Mak, kakak telanjang habis. Malu tak kita? Walaupun adik-beradik kita. Kena kunci betul-betul. Seeloknya pakailah. Ya tak? Seeloknya pakai. Manalah tahu. Ya, baik. Jadi di sini jelas. Ya, hendaklah bertaubat. Kita melakukan apa perkara pun segera taubat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyal qayyuma wa atu. Hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Ya. Cekat taubat. Dan kita boleh buat solat taubat. Apa dia doa? Niat dia? Usolli sunatan awabin ma'al istigharati rak'atani lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang taubat dan menyerah diri padamu 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Baca rakaat pertama lepas Fatihah 6 kali. Apa? 6 kali surah Ikhlas. Sekali surah Al-Falaq. Sekali suratul Nas. Rakaat kedua itu juga. Ini yang paling mudah. Solat taubat namanya. Ada buat tak? Ada yang mana buat? Buat. Sebab kita ni tak tahu. Syaitan ni kita tak nampak. Kalau nampak senang kita nampak. Tak? Cubalah. Kalau si adik ni kacau kamu asyik kacau je. Cucuk sana. Tampar lama-lama tak? Kita dah marah. Syaitan kita tak tampar kat mana? Kita tak nampak. Dia masuk lubang hidung. Lubang telinga. Dia kuik-kuik kita. Dan kita tidur ni. Kamu perempuan sedap tidur tak baca apa ayat-ayat tidur. Jadi setan jantan datang. Peluk je kamu. Dicium, dijilat je kamu. Sedapnya. Jilat oleh setan. Subuh berlebuh. Kalau perempuan, setan jantan yang datang. Peluk je kamu. Ada main-main. Hidung kamu dijilat-jilat je. Sedap je kamu tidur. Kalau kamu nampak, tobat. Kamu mesti menjerit. Tak? Sebab tak nampak. Setan pula. Setan betina. Kamu laki-laki. Oh digenik-genik kain dia bunyi aduh.
buah dada dia. Oh, kamu pun sedap, lembut, ya lembut aja. Dia tak dapat nak bangun. Subuh berlebuh. Itu syaitan. Syaitan ni nak kita dapat rasa dia punya sejukan dia, pelukkan dia, nikmat. Tak, tapi kita tak nampak. Kalau kita nampak, kita pun menjerit. Oi, syaitan ni sehuduh-huduh makhluk. Tak? Kalau kamu nampak, nak tengok syaitan tak? Nak tak? Tak nak? Tak mau? Tengok jin tak? Betul? Betul nak tengok jin? Kamu datang kalau besar jin tu, berbulu depan kamu. Tak? Jangan ni. Makhluk pun kalau kita nampak je, makhluk ni banyak. Sebab itu Allah kata, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kami tidak akan jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kami, kata Allah. Jin. Ni. Jin ada yang Islam, jin ada yang kafir macam kita. Ya, manusia ada yang Islam, ada yang kafir. Yang Islam taat, ibadah kuat, mengaji, ada. Yang tak Islam ngacau. Macam-macam perkara. Makhluk juga Allah jadikan. Sebab itulah kita kena faham, ya. Baik. Semua yang semula tertumpukan itu hinggalah sekalian bahagian hatimu menjadi hitam belaka disebabkan tak jaga makan, ya. Makan tak jaga, semua jaga. Ini baik. Adilalah atau penunjuknya. Hadis yang ke-6 ini mengandungi beberapa penunjuk, tunjuk ajar, ya. Hadis yang ke-6 ini ada mempunyai beberapa penerangan, tunjuk ajar kepada kita, ya, penerangan. Apa dia? Menunjukkan bahawa halal dan haram dalam agama adalah perkara yang nyata, jelas, telah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang terang lagi, tegas, hingga tidaklah dapat diragukan lagi. Sebab itu, seseorang yang mengerjakan yang halal, seseorang yang mengerjakan perkara yang halal, teranglah pula jalannya atau halnya bahawa ia orang yang taat. Orang yang mengerjakan benda yang halal tu berarti orang taat. Tak? Air banyak. Air yang halal apa? Air kopi, air teh tarik, ya. Air apa lagi? Banyak air. Ya. Air Melo, air Nescafe, segala air nak minum. Boleh. Oren. Ya. Yang tak boleh, air yang dilarang, air brandy. Air yang memabukkan. Air apa? Air tuak. Air tuak tu buat daripada apa, tahu tak? Air tuak itu dibuat daripada tapai yang diperam. Peram, bau busuk. Itu yang diminum, bodoh betul. Bodoh. Nah, arak. Bau busuk. Geli dah. Itu pula sedap diminum. Makanan syaitan. Nah, air tuak tahu tak? Air tuak itu diambil daripada kelapa muda, kelapa yang atas pokok tu, kelapa. Lepas tu diambil, diperam air tu. Iyalah. Kita pun kalau benda yang basi dah tu. Ini sampai basi tu, masa tu lah minum. Hayal dia. Bau busuknya, ya Rabbi. Itu sebabnya benda yang haram. Bila benda yang haram, benda yang tak baik. Sukaan syaitan. Tak? Bila air. Orang suka ke bilik air kan? Bilik air, kenapa syaitan suka duduk kat bilik air? Sebab tempat najis. Cantik bilik air macam mana pun tetap tempat najis. Tempat buang benda-benda yang najis daripada perut manusia. Ya, air kencingnya, beraknya, Allahu Rabbi. Lalu kau duduk, tidur kat bilik air. Sanggup?
Ini tertidur kat bilik air. Dia berak pun terpenuh. Tidur kat bilik air. Boleh tidur berak. Macam mana? Itu syaitan tu duduk kat kepala. Jadi hati-hatilah. Kita ada panduan ya. Kita kena jaga diri kita. Jangan kita ikut apa-apa hasutan syaitan. Kita dekat. Baik. Maka hal yang demikian, kalau kita melakukan yang baik, yang taat itu, maknanya orang baik lah tu. Sebaliknya, seseorang yang melakukan yang haram, dia suka benda yang haram. Apa yang benda yang haram? Benda yang subahat. Makan riba. Haram tu. Buat pinjaman dengan bank. Bank yang ada, apa? Ada bunga. Haram. Kita buat pinjam 1,000. Kena bayar 1,500. Untung ke rugi? Boleh ke? Buat pinjaman 1,000. Bunganya 500. Allah Rabbi. Sedangkan Islam membolehkan kita buat pinjaman dengan secara mudharabah. Tidak ada bunga. Ini buat pinjam. Ni orang dulu ada buat pinjaman cara peribadi. Buat pinjaman. Okey, aku bagi pinjam kau 1,000. Kau pulangkan 1,300. 300 bunga. Lewat bayar, tambah lagi 300. Jadi 1,600. Tak mati kawan nak bayar. Bodoh lah. Orang yang bagi pinjam kaya lah. Yang ambil pinjaman tu nak bayar lagi. Cegir otak dia mikirkan. Terjegir otak. Tahu jegir? Jegir tu mata selalu. Tapi otak tu jadi terjegir. Memikirkan. Macam mana aku buat pinjam 1,000 jadi 1,600. Sebab bunga. Itu yang Islam mengharamkan kita main bunga. Kalau bunga bakar wali ke bunga tai ayam tu tak apa bunga. Ini bunga dalam pinjaman. Duit. Itu yang dinamakan riba. Benda yang subahat. Tak boleh. Islam ni memberi kita supaya kita tidak menyusahkan orang lain. Kalau pinjam 1,000 lah bayar. Dia ada bunga pula. Siapa yang berdosa? Yang berdosa orang yang memberi pinjam. Dan orang yang meminjam kat dia. Dah tahu riba je kau pinjam apa? Dua-dua berdosa. Kata yang meminjam, saya tak berdosa. Dia zalim kat saya. Saya pinjam 1,000, dia minta 1,300. Awak bodoh. Yang kau pinjam kat dia buat apa? Dia tahu dah ada bunga. Tak? Bodoh tak bodoh? Bodoh lah. Jadi kita nak pinjam ni, pinjam yang cara Islamik. Ada. Sekarang ni banyak. Muamalat ada Islamik. Bank nasional ada Islamik. Apa lagi? Bank Islam lah tentulah Islamik. Bank Islam. Bank apa? Banyak. Bank ni banyak. Bukan sikit. RSB. Ya tak? Islamik. Semua ada. Dulu tak ada. Tahun 70-an tak ada. Tahun 80-an, 90-an baru ada semua. Sekarang semua ada. Bank rakyat pun ada Islamik. Tak? Sebab itu dia orang boleh taja. Kalau ada forum Islam lalu dia taja. Ada nama bank tu kan. Itu bagus. Cara Islam. Berkembang. Sedikit demi sedikit berkembang. Sebab itu nak membantu orang yang susah. Boleh buat pinjaman. Cara mudharabah. Bayar. Ya tak? Dengan sekian-sekian. Bukan bunga. Bila bunga itu jadi riba. Ya, riba itu yang jadi salah. Terangkan pula keadaan bahawa ia yang orang yang bersalah dan ia tidak berupaya mengelak dirinya kerana yang dilakukannya itu sudah terang salahnya. Tak boleh nak elak. Pertama, menunjukkan bahawa di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang subahat. Ya, ada subahat. Kesamaran hukumnya. Orang yang melakukannya akan ditakuti jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Sebab itu kena kita tengok. Ya, nak beli apa?
Kalau nak beli ayam, pastikan. Ya, pastikan sembelihnya tu. Ini beli ayam kat pasar belum tentu lagi. Dah. Kat pasar. Pasar kadang-kadang kat pasar, minta maaf lah, kat pasar-pasar ni kadang-kadang ayam yang nyembelih tu Cina juga. Pernah Ustaz pernah. Ada satu orang dia menyembelih ayam, kerjanya menyembelih ayam. Bila dekat nak raya, dia balik kampung. Jadi Cina takkan nak rugi. Cina nak rugi ke? Dia ladang ayam. Dia orang yang menyembelih tu nak raya balik kampung. Jadi siapa nak sembelih? Cari orang penyembelih payah. Tak jumpa. Lama-lama dia belajar cara nyembelih. Dia belajar. Cina tu belajar. Cina yang suruh pendek tu belajar nyembelih. Dia tak Islam. Sah ke? Tak sah. Jadi satu ketika saya pergilah tempat tu. Dia berlaku betul. Saya tempatnya. Banyak ayam sembelih. Mana itu? Iden, mana Iden? Iden balik kampung lah. Oh, balik kampung. Siapa sembelih? Aku sembelih. Macam mana kamu sembelih? Itu Iden ajar aku sembelih. Bodoh je. Kau baca apa? Apa itu Eden cakap bismillah, bismillah. Aku baca lah bismillah, bismillah. Kapek. Sebab dia sembelih, tak halal, kita makan pun sebahat. Jadi, menggelapkan hati kita. Hati-hati. Hati-hati. Sebab itu Ustaz kalau nak beli ayam, pergi satu kedai yang ada penyembelihan. Kalau kita setakat beli 2 ekor je, minta pastikan pinjam barang. Pinjam barang ni, sembelih 2 ekor. Kau bersihkanlah. Aku sembelih aja. Ya, sembelih. Kadang-kadang ini kalau air tak menitis, air yang tak mengalir, dia tadah dengan apa? Baldi. Dia tu lepas dia sembelih, dia basuh celup kat baldi. Mana? Darah tu tadi. Ya. Maka jadi darah tu, air itu air mustakbal. Air bila air mustakmal, bersih tak bersih? Tak bersih. Macam kamu ambil uduk. Menitis air daripada kepala kita. Air itu nama air mustakmal. Tak bersih. Tak boleh membersihkan. Begitu juga baldi yang ditakung tak cukup 2 kolah. Tiba-tiba dia sembelih dia. Sembelih lagi. Letak itu. Bersih. Bersih ke? Bersih, tengok tak ada darah. Memang tak ada darah. Tapi dekat baldi tu tak cukup 2 kolah. Maka pun tak boleh digunakan. Itu kena faham. Ini kita main beli je. Allah. Bayangkanlah menyembelih tu. Kadang-kadang bukan seekor nak disembelih. Daripada pukul 3 pagi menyembelih, tambah-tambah raya. Daripada 3 pagi, 2 pagi menyembelih. Sampai 400-500 ekor. Dia nak basuh di situ. Nak buka pahit, tutup pahit, buka pahit, tutup. Tak ada, taubat lahum nak buat. Dia sembelih-sembelih, ngopok, ngak. Bukan mati sebab mati sembelih. Mati ngak. Campak lagi seekor, ngak. Ngak. Lama-lama mati ngak. Kamu pun makan daging tu pun jadi ngak. Tahu ngak? Tu. Sebab itu kena jaga makan kita. Pemakanan yang halal tu kena jaga. Kalau tidak hati akan jadi gelap. Belajar macam mana tak pandai-pandai. Ngaji macam mana tak hafal-hafal. Sebab apa? Hati gelap. Faham tak hati gelap? Makan tak dijaga. Kamu latih diri kamu. Ya. Rashid, macam mana kamu nak tu? Bukan kita ada. Kalau ada kamu rezeki Rashid, kamu buat. Ambil satu syarikat Rashid. Penyembelihan. Buat syarikat penyembelihan. Tak apa. Ambil kursus. Dapat sijil. Ya. Kemudian minta kebenaran untuk tauliah halal daripada jakim. Boleh? Nah, sekarang ni yang menyembelih apa banyak kawan orang luar. Yang menyembelih kambing ke, menyembelih ayam ke, banyak orang daripada Bangladesh. Tak tahu apa benda pun. Dia bersembelih je.
Nah, dia tengok celup aja. Sembelih, celup dia. Kau sembelih ni bersih ke tak bersih? Tak basuh. Ada basuh. Mana basuh? Tu celup. Baldi tu, air tu dah mustakmal. Tak cukup 2 kolah. Tu masalahnya sekarang. Kamu masuk kelas tahfiz ni, jangan berarti kamu aku nak kerja. Tidak. Kamu mesti ada integriti. Tahu tak? Kamu muda lagi. Belajar sungguh-sungguh. Quran dalami sungguh-sungguh. Hadis dalami sungguh-sungguh. Nanti satu masa, bukan mestinya kita kerja je. Kita nak kerja je. Kita minat apa? Rasyid minat apa? Minat nak menjaga. Sembelihan ayam. Ya. Orang menyembelih ayam tu ambil kaya, bukan tak kaya. Satu malam. Yang buat sate ni terang-terang buat sate. Itu buat sate. Ya, hari-hari pakai sate. Tambah-tambah raya ni. Kawan ustaz baru ni panggil dia. Baru ni dia kata, untuk sambutan Aidilfitri ni, satu tempat minta 700 cucuk. Satu sini dapat 500 cucuk. Sini pula dapat 300 cucuk. Orang order tak habis-habis, tak cukup. Cuba bayangkan, orang order tak cukup. Satu hari berapa cucuk dia kata? Satu hari tak kurang 3,000 cucuk. Kalau satu cucuk RM1.20 kali 3,000, tak kaya kamu. Kaya tak kaya? Sekarang harga satu cucuk isinya 3 ketul aja. Tak percaya? Sate isi 3 ketul. Daging, lemak, daging. Belah tengah tu lemak. Kau pernah makan sate tak? Ada 3 je kan? Satu cucuk tu. Daging, lemak, daging. Lemak tu lah yang buat sedap. Tu yang orang makan daging, makan sate tu gemuk-gemuk. Makan sate. Tu baru sate ayam, sate daging. Dulu murah 50 sen. Sekarang RM1.20. Tu. Sebab itu kita nak menguasai, biarlah niat. Ya. Ambil muda-muda lagi. Ustaz tak lalu dah. Ustaz nak ngajar je. Kamu muda Rashid. Aku ni. Dia. Cari modal. Bagi tahu ayah. Ambil kursus. Pergi ke Jawi minta ambil kursus. Kursus penyembelihan lembu dan kursus penyembelihan kambing, ayam, semua. Ada kursus. Ada sijil. Ni. Ustaz cakap je. Tapi Ustaz menyembelih boleh lah. Tapi syarikat tak ada. Kamu muda-muda akan tumbuh, akan datang. Bukan mestinya kita nak kerja aja, ya tak? Mana yang kita minat? Tambah-tambah kamu muda, belajar sungguh-sungguh. Cari modal. Kerana modal nak mudah. Zaman ustaz dulu tak ada. Sekarang anak muda ni, kalau kita berniaga, minta bantuan. Akanlah dapat. Sekurang-kurangnya, dapatlah bantuan peringkat awal 500. Tambah lagi. Tadi, minta lagi bantuan. Bantuan ni, banyak kerajaan sekarang mudah menolong kita untuk berjaya. Sebab kamu, betul. Tapi, taklah lawak. Kerja nyembelih ayam ni, ya Allah. Ya, orang nyembelih lembu, nyembelih ayam ni mana lawa. Baunya bau lembu badannya, bau kambing, bau ayam. Tapi duitnya, tu. Duitnya tak bau lah itu. Duitnya bau duit lah. Ya, tak. Maknanya rezeki Allah nak bagi itu macam-macam ni tak? Tambah-tambah kamu hafaz Quran. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu jadi imam pun bagus juga, ya tak? Kalau minat nak jadi imam Rashid, latih sekarang. Nak jadi imam aku minat. Ikut banyak lagu-lagu daripada imam-imam Mekah tu tak? Bagus. Baik. Selanjutnya dalam hadis tersebut ada petunjuk yang mengandungi isyarat
kepada sesuatu hukum. Iaitu tiap-tiap yang haram itu ada batasan larangannya yang melingkunginya. Misal parjun. Apa makna parjun? Kemaluan. Misal parjun, manusia diharamkan. Batasan larangan ialah kedua belah pahanya. Ya, kedua belah pahanya. Jadi kedua belah paha itu diharamkannya kerana keduanya menjadi penjaga kepada yang haram. Ni paha. Ya. Kita dah ada paha tak? Antara dua paha ni ada apa? Ada parjun. Ni. Tahu? Kedua belah paha. Sebab itu kata kedua belah paha. Ini yang menjaga ni, menutup ni. Kalau paha itu ditutup, maka tertutuplah dia. Takkanlah tutup paha benda tu keluarkan. Boleh tak? Ada orang pakai seluar dalam, bukakan benda tu pakai seluar dalam, tapi benda tu keluar. Macam mana? Elok tak elok? Ya, tak elok. Kena tertutup lah. Apa yang menjaga? Yang menutup dia, kedua paha. Dia kita tutup itu, tertutup dah benda tu. Apa yang tertutup? Kemaluan kita, otomatik. Kita buka itu, keluarlah dia. Kedua paha. Dinyatakan dalam hadis ni. Okay. Jadi kedua pahanya membawa kepada suatu perbuatan yang haram, iaitu zina. Zina. Perbuatan yang haram seperti zina. Berkhulwat. Ya. Berkhulwat ni perempuan dengan perempuan, jantan dengan jantan. Bodohnya lah. Sebagai mana kaum Nabi Lot. Kaum Nabi Lot dia tak berkahwin dengan perempuan, jantan cari jantan. Bodohnya. Habis buat apa? Batang padang main pedang. Pok, pak, pok, pak. Boleh ya? Ni. Bodoh. Allah adakan lelaki, Allah adakan perempuan. Kerana untuk berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan itu dengan ikatan pernikahan. Yang tak boleh itu sebab tak nikah. An-nikahi sunnati fama ya'mal bis sunnah. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang melakukan sunnahku, ini adalah umatku. Tak? Teringit. Ini laki dengan laki dah sunnah nak nikahnya ada. Jantan kau jantan. Tak? Boleh. Ini bercium jantan dengan jantan. Kebodoh ya. Betina dengan perempuan mencium. Mana? Kan tak boleh. Islam menggariskan benda yang baik, yang halalnya. Cara nikah. Yang tak boleh itu tak ada nikah. Dinamakan zina. Maka tiap-tiap seseorang hendaklah menjauhi yang haram. Dan batas larangannya. Kerana suatu yang haram itu haram dengan sendirinya. Dan batas larangan seperti kedua paha dengan berkhulwat. Kedua paha. Kita ni kadang kejadian manusia ni, kita ni, bila kita fikir ni, kita manusia yang mulia, tetapi kejadian kita hina dina. Tak? Ada dalam hadis yang keberapa hari tu? Di antara lelaki dan perempuan perkahwinan. Hadis yang keempat dia. Kita ni dijadikan daripada rahsia kedua rahsia. Tahu rahsia kedua rahsia? Satu rahsia ada kayu balak. Satu rahsia ada parit. Kayu balak jatuh ke parit, tenggelamlah dia. Faham tak? Faham tak Ustaz cakap ni? Kayu balak kalau jatuh ke bumi tak tenggelam. Sebab tak ada parit. Faham tak Ustaz cakap ni?
kayu balak itu jantan. Jantan semua ada kayu balak. Ada lelaki. Lelaki, kalau dia nak buang air, dia gunakan kayu balak dia. Cut, bancut. Perempuan, boleh ke bancut? Cut, boleh. Tak boleh. Sebab dia bukan kayu balak. Faham tak? Kayu balak, maknanya dia memerlukan parit. Parit memerlukan kayu balak. Faham tak Ustaz cakap ni? Persetubuhan di antara lelaki perempuan. Mana ada boleh lelaki dengan jantan berkahwin? Habis. Boleh ke? Itu namanya khalwat yang diharamkan oleh Allah. Nah, boleh dia kata ada parit. Parit kat mana? Kat punggung tu. Punggung tu kan parit. Punggung tu dubur. Dia 7 tubur tu. Sampai orang buazir keluar dubur. Kebodohnya. Itu sebabnya diadakan laki. Supaya laki itu melepaskan sahwahnya untuk isterinya, perempuan. Perempuan melepaskan sahwahnya untuk suaminya. Yang secara sah perkahwinan. Tidak berkahwin pun boleh. Tapi haram. Namanya zina. Islam ada batas. Faham tak? Tu. Biar kamu faham. Kepaham ke tidak yang kecil-kecil ni? Faham? Tak faham? Faham tidak? Faham? Okey. Lelaki ada apa? Ada apa? Ada kayu balak? Lelaki ada zakar. Perempuan ada faraj. Kalau zakar dengan zakar boleh ke? Nak masuk lubang mana zakar? Kena perlu kepada faraj perempuan. Nah, lelaki ada pengeluaran benih. Perempuan menerima benih. Faham tak? Barulah jadi zuriat. Itu sebabnya kejadian kita diizinkan oleh Allah dengan pernikahan melalui persetubuhan. Ya tak? Dua kemaluan bertemu. Lahirlah bibit-bibit benih. Maka lahirlah kamu. Kalau bila kita duduk diam menung tu, alah hinanya kejadian aku. Ya tak? Daripada mak bapak kita yang seronok-seronok timbul aku. Betul tak? Betul tak? Kalau suami tak seronok dengan isteri, nak bangun macam mana benda tu? Benda tu urat, bukannya ada tulang. Ada tulang ke? Ada tulang, alamat lah kau. Benda tu kalau tak semangat dia tak bangun. Betul tak? Kecuali bangun tidur tu bangun lah sebab mimpi amoy tadi tidur. Kupiah merah tu mimpi amoy. Tidur terbangun dia. Contohlah. Ya tak? Contoh. Mimpi amoy. Nah. Pula tu si perempuan ni dia semangat. Kerana mimpi siapa? Si Awang. Si Awang dia. Mimpi. Biar Ustaz cerita betul supaya kamu faham. Bukan mencarut. Ni cerita dengan nanti balik kampung cerita. Mak Ustaz Haji Muhammad tu mencarut dah. Bukan mencarut, dia cerita dengan hadis. Jangan kamu faham pula. Nanti kamu ni apa terus terang pula. Bukan ada terus terang. Sebab kamu perempuan, kamu lelaki. Tak. Lelaki dengan lelaki mana tak jadi. Tak jadi. Kena perempuan dengan lelaki. Dinamakan suami dan isteri. Baik. Barulah jadi. Jadi semua ini rahsia dia terjadi yang ada di antara peha. Betul tak peha? Ada kemaluan kita duduk kat punggung. Nah, kamu rasa kemaluan duduk mana? Antara peha kan? Ke punggung? Sebab antara peha. Sebab itu peha tu kena simpan, kena jaga maluan kita. Ya. Jadi kita Islam tu cantik mengajar kita untuk jaga.
keimanan kita. Berdasarkan iman lah tu. Bila tersimpanlah. Seorang yang menjauhi daripada yang haram dan batas larangannya. Kedua semuanya. Suatu yang haram itu haram dengan sendirinya. Dan batas larangan seperti kedua peha dan berkhulwat. Kedua peha tu larangan. Kita boleh tepuk sana, tepuk sini boleh. Itu jangan. Ramadan, suami isteri halal. Cium suami boleh tak bulan Ramadan? Boleh. Usik isteri boleh tak? Boleh. Main isteri punya boleh tak? Isteri kita. Bukan orang lain. Boleh tak? Ustaz tanya. Si suami geram kat isteri dia. Dia mainkan isteri punya. Abang ni apalah. Itu punca. Kata, boleh tak? Boleh. Yang tak boleh main antara dua peha tu. Itu pakai seluar dalam besi. Pakai yang besi tu. Dia. Faham tak Ustaz cakap ni? Bila kau ketawa tu faham lah maknanya. Sebab kamu dah supaya berfikir. Sebab belajar benda-benda macam ni mesti dijelaskan dengan terang. Faham tak? Baru ada kita faham. Ya, tak salah. Suami cium isteri. Ramadan ni dilarang. Cium isteri. Tak ada masalah. Peluk isteri. Tak ada masalah. Tak? Pegang kaki isteri. Tak ada masalah. Yang antara peha tu jangan dipegang. Faham tak? Itu yang bahaya. Faham? Faham tak Ustaz cakap ni? Faham. Betul tak? Inilah kena faham. Antara dua peha. Sebab di sini antara dua peha. Kalau berlaku, dinamakan khulwat. Diharamkan juga. Ia membawa kepada yang haram. Baik. Yang ketiga menunjukkan bahawa kebaikan dan kejahatan seorang bergantung kepada hatinya. Punca hati. Betul tak? Sebab itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan tenang hatinya disebabkan ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah, hatinya akan tenang. Tak ada masalah. Jadi kembali kepada Allah. Baik. Hati adalah sebagai pusat yang menerbitkan tenaga perbuatan menurut arahannya. Hati ni. Daripada otak, memikirkan di hati tak? Hati ni kepada otak. Sebab ni mula-mula daripada mata tau. Tak? Ada kan? Ada lagu tak? Rasid tahu lagunya? Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dia tak kata dari mana datangnya cinta, dari hati naik ke mata. Tak ada. Ada? Tak ada. Dari mata. Sebab dia tengok, ui lawanya. Rasid dengan hidungnya yang tinggi. Matanya yang berkelip-kelip. Apa mata berkelip-kelip pula? Habis, dia sakit mata, berkelip-kelip. Contoh je lah. Kalau kita dah terpikat. Contohlah tu. Menerbitkan segalanya daripada hati. Hati adalah sebagai pusat yang menerbitkan tenaga perbuatan menurut arahan. Sedangkan anggota-anggota lain hanya berbuat suatu sesuai dengan kehendak dan bekerja sebagai khadamnya saja. Mata tengok. Ya, dia tengok. Geram. Tangan datang. Itulah. Mata tu geram. Dari mana? Sebab mata. Ada. Dia geram. Kerana itu,
Hati atau jiwa perlu dijaga. Hidup serta disuburkan dengan iktikad yang benar. Pegangan yang benar. Iktikad tu namanya pegangan. Iktikad yang benar. Iktikad tu ya pegangan. Kepercayaan yang luhur. Kepercayaan yang luhur. Kepercayaan apa? Keyakinan. Luhur yang bersih. Tahu luhur? Ni. Kepercayaan yang luhur. Apa percayaan? Keyakinan. Luhur yang bersih kepada Allah. Aku ni sangat suka pada kamu. Luhur hatiku. Ya. Luhur hatiku. Luhur ni bersih. Mana luhur ni? Aku suka kat kamu. Betul, betul. Luhur hatiku. Aduh. Bersih. Hatiku ni bulat pada kamu. Tak pada yang lain. Itu namanya luhur. Bukan luhur waktu zuhur. Ya. Iaitu keyakinan yang bersih dari segala macam unsur yang jahat lagi kotor. Kita bulat hati. Tunjuklah macam mana kan. Cantik perempuan tu. Tunjuk kat dia. Tapi dia dah ada isteri. Dia luhur pada isterinya. Tunjuklah perempuan tu lawa. Tunjuk kat dia macam-macam passion dibentukkan lawanya. Aku memang tengok kamu tu lawa. Aku geram juga dengan kamu. Tapi hatiku luhur untuk isteriku. Lantaklah kau. Ya. Pujuk macam mana pun. Maknanya hatinya bersih untuk isteri dia. Kalau kamu dah terpikat si Minah. Datanglah si Fatimah, datanglah si Halimah, datanglah macam-macam datang pada kamu. Hati kamu dah tertambat si Fatimah tadi, si Minah tadi. Datanglah menggoda kamu. Kamu pun telayanlah juga. Tiba-tiba ajak kahwin. Aku tak nak kahwin dengan kamu. Hati aku dah luhur pada si. Luhur tu tak luhur. Hatiku dah suci, bersih kepada kasihku ini. Kau datang berapa ribu belum ada aku. Tak nak. Aku tetap tak nak dia. Faham tak? Kalau orang itu tiba datang ni dia nak, datang ni dia nak, itu tak luhur namanya. Jiwanya tak bersih. Itu namanya tak boleh. Orang itu tidak boleh dipercayai. Faham tak? Tidak percayai. Jumpa orang ni, aku suka kamu. Jumpa orang ni, aku suka kamu. Semua kau suka, habislah. Tak? Maknanya tak luhur. Jiwanya tak bersih kepada seseorang. Tak ada ya. Itu tak luhur lah. Ya. Maka hati akan dihinggapi oleh bermacam-macam penyakit yang merosakkan dan mencacatkan iman, ya. Seperti dengki, tipu, kikir, bakhil, sombong, riak, luba, zalim. Lagi-lagi semua ini berpunca daripada hati. Hati dengki. Hati rosak. Sombong. Akulah ego. Apalah ego? Kita hamba Allah. Aku yang paling kaya lah. Ego lah namanya tu. Semua adalah daripada Allah Ta'ala. Itu hati yang rosak. Ulama ini katakan hati yang rosak. Ulama fiqh telah menciptakan dari hadis tersebut satu kaedah. Kaedah tu namanya cara. Kaedah. Satu kaedah. Satu cara. Yang terkenal. Yang masyhur. Yang terkenal. Iaitu cara Sadduz Zarab. Ya. Sadduz Zarabdi. Sadduz Zarabdi. Ya. Sadduz Zarab'i. Apa ni Zarab'i itu? Yang berarti menolak segala jalan yang membawa kepada kerosakan. Dia iman dah kuat. Sebab iman dah kuat. Kamu berjalan, Rasid berjalan dengan kawan. Kawan kamu tu tak kaki solat, tak kaki sembahyang.
Yang kita ni adalah dilatih di sekolah ini, madrasah ini, sembahyang. Tiba-tiba berjalan satu kereta. Azan berbunyi, waktu maksud zuhur, waktu zuhur. Apa kata kita yang biasa dengan waktu, dididik dengan mengikut waktu solat. Jomlah kita sembahyang ke masjid. Kata kawannya, tak kaki sembahyang tu. Alah, sembahyang waktu ni panjang. Ya, waktu ni panjang. Karang je kita sembahyang. Tak. Tapi sebab kita ni naik kereta dia, kita takkan nak turun. Kalau kau nak sembahyang, kau turun lah. Hati seorang tak sama. Orang yang dididik dengan solat, dengan sembahyang, orang dididik dengan amanah kepada Allah, dengan orang yang tidak dididik dengan amanah kepada Allah. Lain. Contoh, Ustaz pernah ada seorang kawan, tapi dengan doa-doa Allah izinkan dia baik sekarang. Baru ni Ustaz pergi Brunei Darussalam, jumpa dia tengah sakit. Ustaz Rayu pergi Brunei baru ni. Alhamdulillah. Apa dia? Dulu tu, hari Jumaat, Ustaz pergi rumah dia. Kata Ustaz kata ni hari Jumaat, saya nak sembahyang Jumaat. Okey Ustaz, saya hantar. Dia hantar saya pergi masjid, saya sembahyang Jumaat, dia balik rumah. Dia jantan bukan betina, dia lelaki. Dia tak sembahyang Jumaat. Faham tak? Dia tak sembahyang Jumaat. Padahal dia wajib sembahyang Jumaat bagi laki-laki fardu ain. Tak boleh tidak. Dia tak pergi sembahyang Jumaat. Nanti Ustaz balik, Ustaz telefon. Saya telefon lah ambil dia. Tak soal Jumaat. Tapi dia baik. Pergi rumah dia. Oh, dia belanja makan kat rumah dia. Ikan yang bagus-bagus makan. Bakar ikan semua. Oh, kita pun sedap lah makan. Tapi untuk kawan makan boleh. Kawan seronok boleh. Kawan untuk pergi ke masjid, tak ada. Betul, dia baik. Tapi ajak ke masjid, dia hantar. Dia hantar saya pergi masjid. Tapi dia tak pergi masuk masjid. Lepas solat Jumaat, dia ambil. Baik tak? Baiklah. Tapi dia tak solat. Kita sembang dengan dia. Kita tanya, oh nak, saya nak pergi masjid nak sembahyang. Pergilah Ustaz. Tak apa. Sekarang makan balik datang. Dia takkan. Sebab hatinya tak bulat pada Allah. Kita dah biasa didikkan dengan Allah. Berbeza. Ada? Berbeza dengan orang juga. Kalaulah kita ni dapat benda, kita ada komitmen, ada benda yang haram, yang tak boleh kita ambil. Tak boleh kita ambil. Walaupun orang tak nampak, itu orang punya. Takkan ambil kan? Tapi orang yang tak biasa, tak ada didikan, inilah peluang kita. Ini peluang kita. Mana orang nampak? Dia tak tahu Allah nampak. Itu namanya iman. Ya, faham tak? Benda-benda yang datang dengan baik, maka baiklah. Ini pandangan ulama. Ya. Kalau punjanya daripada kedudukan kita. Kalau benda yang rosak, rosaklah. Kalau suatu perbuatan itu dilarang, yakni haram, kerana menimbulkan kerosakan dalam pandangan agama, maka jalan atau sebab-sebab yang membawa kepada berlakunya perbuatan-perbuatan yang haram itu dihukumkan juga haram. Kalau benda itu haram, tetap haram. Nah, kalau benda itu halal, tetap halal. Ya tak? Yang haram tetap haram. Kaedah tersebut adalah cara yang berbunyi ma adda ilal haram fahuwa haramun. Barang yang membawa kepada yang haram, maka ia adalah haram. Ni terang. Masak, ya, masak apa yang masak yang sedap ni? Asam pedas. Masak asam pedas. Satu ni dia masak asam pedas, dia cukup dengan rabuannya.
Tapi sedap lah. Yang satu ni masak asam pedas, tapi dibagi dengan air brandy sikit. Oh, spesial. Lagi sedap kata. Kata. Yang ini halal, yang ini haram. Kamu pilih yang mana? Yang inilah. Bagi kita, yang orang ini, dia tak ada didikan. Alah, sama je. Kata. Masuk dalam perut benda sama je. Nanti berak dia keluar balik lah. Astagfirullahaladzim. Senang dia cakap tak? Alah, kita minum ni tak apa. Nanti berak keluar balik lah. Hilang lah. Kata. Allah Rabbi. Ini apa nama manusia? Ni. Benda yang halal lah. Kalau yang haram. Dari cara itulah, cara inilah, maka diharamkan segala sesuatu yang membuka jalan kepada yang haram. Misal, apabila diharamkan zina, ya, diharamkan juga segala sebab-sebab pendahuluan daripada zina. Nah, apa sebabnya? Perkara yang mempendahuluan pada zina. Tengok wanita-wanita yang menyebabkan kita seronok, ya tak? Seronok. Tengok gambar-gambar dia, Allah Rabbi. Ya tak? Sebab kita ni kalau tengoklah kamu pakai macam ni, bertutup ni, orang pun tengok macam tak suka je, tak selera tengok tak? Orang tak pandang pun. Tapi cuba kamu buka tudung, baju nampak sikit tu je. Hei, celik, yang tidur pun jadi celik. Itu punca-punca untuk menyebabkan seronoknya nafsu syaitan. Ada sebab kerana pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, itu contoh membuka aurat yang dilarang dan berkeruat sampai-sampai antara lelaki dan perempuan. Ni. Nah, sebab itu lelaki dan perempuan itu positif dan negatif. Tahu tak? Positif dan negatif. Perempuan dengan perempuan bersentuh tangan, tak ada apa, betul tak? Janganlah sentuh tangan, tak ada apa. Kalau sentuh yang lain tu semangat juga tak? Perempuan dan perempuan. Tapi kalau kamu perempuan dan lelaki pegang tangan aja. Sebab ada positif negatif, betul tak? Tak percaya? Elektrik. Ambil ya. Yang merah, yang hijau, yang hitam. Nah, yang merah tutup. Ya. Yang hitam tutup dengan yang hijau. Buat apa? Tak jadi apa pun. Kamu pegang pun tak apa. Kamu pegang pun tak apa. Tapi cuba kamu cantumkan merah dengan hijau. Kamu pegang. Current ada. Tak percaya? Buka. Jangan pula ustaz suruh. Ustaz suruh ni kata, tahu-tahu innalillah kamu. Itu contoh. Baik. Jadi, lelaki dan perempuan, makanya dilarang. Sehingga kan Islam melarang antara lelaki perempuan, adik-beradik pun bila usia tidak boleh tidur bersama. Walaupun adik-beradik lelaki perempuan. Kena buat bilik asing. Tak? Tidur sama, abang kita tidur dengan kita sama. Tak? Dalam tidur mana dia sedar terpegang isteri, bukan isteri, adik kita. Tapi sebab perempuan. Lain rasa. Sebab positif negatif tetap ada kan. Kita yang menjadi antara lelaki perempuan adik-beradik ni tak mau yang baik nyata. Sebab kita antara lelaki nampak, oh tu adik aku. Betul. Tapi kalau dengan tidur kat bilik, mana dia sedar tangan tu, dia mimpi lagi. Alamatlah. Itu sebabnya dalam tidur pun adik-beradik tidak boleh tidur sekali, lelaki dan perempuan. Membahayakan. Ya. Bapak dengan anak pun tak boleh. Dia mimpi isteri dia. Rupanya anak dia. Padan muka. Faham tak? Jadi kamu boleh balik rumah. Walaupun rumah kamu. Ya. Perempuan. Minta maaf dah perempuan. Walaupun rumah kamu. Abang-abang kamu. Ayah kamu. Kamu kena tutup juga aurat. Bagi perempuan. Kerana
Al-mar'atu zahra. Perempuan seperti bunga. Dia tengok kamu pun nanti tengok hayal tengok abang kamu. Kenapa abang ni tengok aku macam apa je? Habis kau ni, betul tak? Kena hati-hati dalam adik-beradik. Ini Islam mengaturkan cara kita menjaga, ya, tidak mendatangkan kerosakan iman kita. Jadi itulah perkongsian kita. Aku li qouli hadza